Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Surah Asy-Syura ayat 47. 47 ayat 47. perkenankanlah. Boleh perkenankanlah. Istajib doa-ana ya Allah. Mana patuhilah seruan Tuhanmu. Perkenankanlah ni, patuhilah seruan Tuhanmu. Tajuk besar patuhi seruan Tuhanmu ni, di samping mengikut agama yang Allah telah tetapkan kepada kita, undang-undang, dan juga metod beragama. Bukan agama saja hajar kita, metod beragama tu hajar kita. Sebab metod itulah yang akan mengekalkan kita dalam jalan kita betul ke salah, metod tu. Sebab sebenarnya kalau sebut agama saja, Yahudi dia perasa dia ikut Allah. Yahudi dia perasa dia ikut Allah. Sama sekarang dia rasa dia ikut Allah. Ikut Allah dah ni, dia kata. Nasrani ikut Tuhan Bapa dia, Tuhan Bapa Allah. Tuhan Bapa, istilah Tuhan Bapa tu Allah lah. Cuma dia kata Tuhan dia ikut Allah dah. Nabi Isa lah jelmaan bagi Allah. Dia ikut Allah dah ni. Nabi Isa ni jelmaan bagi Allah, wakil Allah. Ada reka-reka. Tapi maksud dia ikut Allah. Kenapa jadi berubah daripada ikut Allah jadi berubah kepada perasaan ikut Allah? Saya ikut Allah dah, tapi jadi perasaan ikut Allah. Sebab metod ikut Allah tu, metodologi pengajian tu tak betul, tak kena. Metod tu, kalau kita tengok dalam konteks kita ni, sama ada ajaran yang tak sesat atau ajaran sesat, semua orang kata ikut Allah. Hanya orang arkam ikut Allah, dia kata. Tanya Syiah, ikut Allah. Jadi yang membezakan ajaran betul tak betul ikut Allah ni bukan metodologi tu. Metod tu yang membezakan. Bila metod tak betul, maka dia akan lari belah Syiah, belah arkam, belah ni. Tak lari betul. Lepas tu kita bagi nasihat dah. Kalau ikut Allah tapi tak pakai tulisan, tidak menjadikan tulisan sebagai rujukan teks, kan? Manakala metod pengajian ni tidak menjadikan kalam Allah, kalau Nabi, kalau sahabat ni sebagai rujukan. Sebagai orang kata apa, metod setiap benda ni mesti ada tulisan, mesti ada hujah. Mana rujukan bukti. Bukan jenis cakap kosong-kosong lepas tu paksa orang telan, kan gitu. Kena beritahu daripada mana hujah ni. Metod. Kalam Allah, kalam Nabi, kalam sahabat Nabi. Teks. Kalam Allah, matan agama. Kalam Nabi, syarah bagi agama. Kalau sahabat, penghayatan kepada agama. 3 ni. Pala.
Dia panggil neraca agama. 3 ni. Kalam Allah, Kalam Allah, kalam Nabi, kalam Nabi, kalam sahabat Nabi. Neraca agama. pemakan agama Quran tu. Quran. Pemakan agama Quran syarah tu. Syarah tu Nabi. Hadis. Kalam sahabat Nabi. Lepas tu sahabat penghayatan. Buat 3-3 ni dia geng. Dia bersatu padu menjadi makna agama. Mengikut agama. Jadi mana hujah kita sahabat ni neraca agama? Quran beritahu banyak. Banyak ayat sahabat Nabi neraca agama. Sahabat Nabi ni neraca agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ni. Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Kamu ni kan siapa? Sahabat. Sempurna apa? Kepahaman. Mana kepahaman agama yang benar ni sampai betul-betul ke sahabat. Sebiji. Apa dia sempurna makna tu. Makna Islam yang nak dibawa oleh Nabi ni sampai kepada sahabat secara sempurna. Kurang sikit tak ada. Sehingga kalau kita nak faham makna sempurna agama ni, tengok sahabat. Tapi kalau kita tak faham sahabat, cacat fahaman agama kita. Jadi keliru tu. Jadi belok jadi Syiah. Ya arkan ni kerana penghayatan ni tak ada kita. Mana hak sahabat tunjuk dekat ustaz macam-macam dia cedok hak betul-betul hak Nabi. Mana kalau kita tak tahu kita ni betul kepahaman kita ni betul tak betul hak kalam Nabi, kalau sahabat kalam betul tak neraca Quran, kita ikut Quran, sahabat sebagai neraca. Bukan sangat kita direct. Mana sahabat sebagai perantara. Lari dia kepahaman sahabat tak betul. Sahabat tu jaga pula. Tanya. Muawiyah tu sahabat Nabi. Sahabat. 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 Mana segala perbuatan dia tu betul lah. Sahabat dia konteks lain. Dia sahabat ni makna dia bukan ada silap. Mungkin ada silap. Tapi dalam konteks secara keseluruhan dia ni kita kena terima. Contoh Umar kan. Umar pernah buat silap tak? Kena faham, sahabat Nabi bukan wahyu, tapi penghayatan kepada wahyu. Cara tindakan secara keseluruhan tu. Mana kalam tu bukan wahyu. Sebab tadi timbul dalam ni masuk ni Yazid anak Muawiyah. Disifat sebagai pembunuh kepada cucu Nabi tu. Husain. Lebih balik tadi mengatakan satu pembelaan yang tidak adil. Jadi Muawiyah itu dianggap sebagai orang yang salah juga dalam agama tu. Yazid tu dianggap memang seorang yang paling zalim. Yazid berbalik tu lagi Yazid tu memanglah. Dia rata-rata gini. Apa tu dalam sahabat, dalam masuk tajuk sahabat Nabi ni kita kena hati-hati. Sebab kalau walaupun dia ni Sunni, orang yang sunnah kan, tapi kalau dia ada sebut kekurangan sahabat ni kan, bentuk yang kita rasa macam maka walaupun dia bukan Syiah, tapi dia dah terkena jarum Syiah. Kena hati-hati. Kita contoh. Pernah tak berlaku Omar ni bertindak bercanggah dengan Quran? No. Pernah. Bila? Jangan telan benar. Tapi gini, bila waktu dia bukannya dia nak berniat, Omar ni sifat dia bukan niat nak bercanggah. Sifat dia bila dia sedar bercanggah, dia tunduk selalu. Dia pernah tak ada satu pandangan yang bagi sahabat dia bercanggah, maka bila dia tegur dia tunduk selalu. Tak ingat perempuan tegur dia? Perempuan tegur dia kan. Osman. Ada pihak mengatakan dia seorang pemerintah yang lemah. Itu semua Syiah tu. Bila buat persepsi semua Syiah. Ana dulu baca lagu tu. Mana itu persepsi, kesimpulan kita. Tak ada makan. Kata dia ni apa tu lebih kepada ada nepotism lah apalah. Semua tu tak boleh kita dapat makan. Lepas tu kalau nak baca tentang sahabat ni, kena orang yang ada kemahiran, berhati-hati. Sampai tahap ulama-ulama yang tabi'in dia tak masuk cerita perligahan sahabat dalam kitab dia. Sebab dia tak masuk tu sebab kita jangan takut orang buat persepsi. Jangan cerita kalau boleh. Bahaya. Bila kita buat sebulan kita habis.
Punah je dah. Padahal bukan lagu tu. Bukan hak yang kita buat sebelah tu. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Faisal Tehrani ni Syiah dia. Syiah kan? Hmm. Sebab dia memperjuangkan kecuali bala. Memang. Tersebar. Memang lah. Dia buat dia penulis kan. Seorang penulis kan. Ustaz apa ni dah hak perempuan tegur yang naik Umar tu. Yang naik dia Pasal Omar ni dia pemerintah. Sebenarnya dia boleh galakkan sebab dia sebagai pemerintah kan. Tapi dia kena faham bila dia pemerintah, bila dia cakap lagu tu jadi undang-undang. Sebenarnya tak salah pun kalau menggalakkan orang ni, kalau nak mahal-mahal ni biar murah sikit. Tapi dia bila status sebagai pemerintah, dia tak boleh istilah lagu tu. Bila istilah lagu tu macam bagi orang nampak macam salah lah. Sebenarnya tak salah pun. Cuma terpulang kepada mana jangan tu soalan macam melanggar undang-undang. Atau perempuan tegur tu, kaulah tegur tu. Mana kan dia khalifah. Dia tak boleh cakap lagu tu. Kalau macam mana tak apa. Kalau nak kahwin ni. Sebab status khalifah kalau cakap lagu tu jadi undang-undang. Dia bukan salah, tapi lebih baik bila dia khalifah cakap, orang anggap langgar undang-undang lah, bagi tinggi ni, paha tinggi ni. Lepas tu perempuan tu tegur. Sebab dia status khalifah tak boleh cakap lagu tu. Kalau macam mana cakap tak apa. Tadi undang-undang. Bila khalifah cakap, orang kan anggap undang-undang. Macam tadi satu kesalahan. Padahal dia tak salah. Cuma digalakkan. Faham tak? Kaulah tegur tu sebab dia khalifah. Tiba-tiba dia cakap ya. Satu ni. Ada satu tajuk bagaimana sahabat menghayati. Bagaimana sahabat, tertib sahabat dalam kalau berlaku contoh pandangan sahabat ni, contoh Omar ni orang gelar dia tafhim. Satu istilah ini. Tafhim ni makna satu sifat yang Allah yang sahabat ataupun yang ulama kubuh gelaran kepada dia sebab setiap kali dia keluar pandangan wahyu turun. Setuju dengan pandangan dia. Umar ni. Mana tahap kepahaman agama dia tu tinggi. Dia seolah dia faham maksud agama oleh mana. Setiap dia kata kenapa lagu ni? Bila Allah dia tegur Nabi turun larangan. Macam dia tegur Nabi pasal kena pergi semayang kepada orang munafik. Turun ayat lepas tu tak ada semayang dengan orang munafik. Sehingga orang gelar dia tafhim. Makna tafhim ni bukan wahyu, tapi dia lebih tinggi pada ilham, tapi bawah sikit pada wahyu. Wahyu tak boleh. Wahyu ni Nabi. Dia bukan Nabi. Bukan wahyu, tafhim ni. Kepahaman kepada wahyu. Lebih tinggi daripada apa? Lebih tinggi daripada ilham. Cuma walaupun kita kata maksum ni Nabi, sahabat tak maksum, tapi tajuk ni jangan berhati-hati. Sebab selalu yang promosi tajuk ni Syiah. Kita faham tadi tu, tapi kita kena cakap penuh hati-hati. Contoh lagu ni. Apa tu, dalam Hayatul Sahabah ada cerita Omar ni waktu Nabi wafat. Bila orang kata Nabi wafat dah, dia kata Nabi tak wafat. Nabi dia pergi munajat. Jadi jasad macam wafat, tak wafat lagi. Jasad macam tak wafat lagi. Lepas tu ada orang yang menyanggah dia. Abu Bakar kata siapa-siapa yang menyembah Allah atau menyembah Muhammad telah wafat. Siapa-siapa yang menyembah Allah hayyul la yamut. Lepas tu Abu Bakar baca wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dia baca ayat tu. Orang kata macam-macam baru tahu ayat tu. Padahal ayat tu lama dah. Dia macam tersedar ayat tu. Tersungkur dia bahawa dia ni waktu tu menyalahi hak sepatutnya. Jadi sahabat bila tengok Omar ni menyalahi hak sepatutnya, sahabat tinggal Omar ambil Abu Bakar. Sebab Abu Bakar punya pandangan lebih mendapati. Jadi kesimpulan kat sini nak beritahu kita, bila orang ustaz apa-apa bila menepati wahyu kita ambil. Walau menyalahi wahyu tak ambil. Sebab kita bukan angkat orang, angkat tulisan tu. Sebab Quran ni jelas.
Mana share dalam WhatsApp tu kan. Ada seorang tokoh dalam dunia Islam ni, tapi dia ni diisytiharkan bermasalah lah. Sebab dia kata Firaun ni dan taubat. Sempat bertaubat dalam kitab dia. Lepas tu disokong oleh orang-orang yang taksub dengan dia. Super dia. Kita bila mengaji Quran, teks Quran tak bawa mana lagu tu. Teks Quran mana? Memang dia nak bertaubat. Tapi lewat dah. Mungkin taubat baksun. Allah tak terima taubat dia. Yang mati lolo. Jadi kalau berlaku orang, walaupun kita tu kita Arab, orang ni tokoh terkenal, tapi bila dia cakap benda yang menyalahi macam makna zahir Quran, macam mana kaedah dia? Guna kaedah sahabat. Bila berlaku waktu Umar ni menyalahi kalamullah waktu tu, maka dia tinggal Umar, dia ambil Abu Bakar. Sebab Abu Bakar lebih mendapati. Kaedah bukan kita suruh tolong Umar. Umar sahabat penghayatan. Dia punya fatwa tu hujah. Nak kata cara. Bukan kita kata, kita bukan nak mensorang. Tengok tak, kalau Syiah lah hurai, dia cara dia hurai. Mana munasabah lah. Apa tu Umar, apa tu sahabat-sahabat di murtad belaka. Dia nak bawa mana tu. Kita bukan nak bawa mana tu. Kita nak bawa mana sahabat dia bukan Nabi. Tapi penghayatan apa tu kepada kalamullah, kalam Nabi ni duduk kat sahabat. Tapi waktu kes tu kadang-kadang menang kat Abu Bakar. Kes ni kadang-kadang mana setiap sahabat ni jiwa dia bila tengok tidak pandai mati dia kata tegur. Umar ni bila tengok Umar ni sifat dia, bila dia dapat tahu satu dalil wahyu yang bercanggah dia faham, dia tunduk selalu. Dia tak macam kita ni bagi ayat 10 ayat pun ustaz kata lagu ni. Dia tunduk selalu. Omar sebab dia tunduk selalu. Banyak kes sifat Omar ni. Bila dia mendapati diri dia ni bercanggah dengan ni, siapa tegur dia tunduk selalu. Banyak kes. Tapi kalau kita kata Abu Bakar ni orang kira tua sikit lah Ustaz. Jadi Umar ni kira macam gopoh sikit lah. Gitu lah. Tapi bila Abu Bakar meninggal, Umar sebagai waktu tu Umar sebagai bila Abu Bakar 2 tahun 3 tahun ni. Waktu Umar ganti. Lepas Abu Bakar tak ada, orang tu pun Umar sebagai banyak benda-benda dia tepat. Bila ujuk Umar dengan Abu Bakar tepat banyak. Kan? Bila Abu Bakar wafat, Umar lebih tepat tindakan dia waktu tu. Waktu Umar wafat, Osman lebih tepat. Tapi itulah isu-isu dia ada. Sebenarnya Osman bertindak berdasarkan kesesuaian masa dia. Dia ada kes mana kalau Osman tak buat pandangan lagu tu sampai sekarang kan, rumah kita dengan masjid comel rumah kita. Kan waktu Osman dengan orang negara makin luas, masyarakat makin senang rumah makin besar. Masjid tu je orang takut nak buat perubahan masjid. Masjid duk batu nipah gitu ya. Nak buat kat batu takut. Waktu bila Osman buat perubahan, masjid jadi batu. Dia kata, ni barang ni boleh ke? Sahabat ni dia macam bisa benda yang baru wujud ni, dia macam dia timbulkan satu persoalan. Boleh ke ni? Osman kata aku malu kan, rumah orang comel, masjid tak ada mana. Masa tu orang terima masjid batu. Asal masjid ke batu? Mana Osman menyelamatkan keadaan. Lepas tu orang terima benda tu perubahan yang dibenarkan. Mana kes-kes tu contoh macam kata comel lah. Mana Tuhan buat step apa tu, kalau dia ikut ketepatan darjat yang satu Abu Bakar. Betul dah. Nombor 2 Omar. Mana waktu tu memang pendapat Omar paling sesuai. Lepas tu Osman kena tepat. Waktu tak ada dia, hak paling tepat Osman. Mana kalau orang yang ganti lebih teruk, tak boleh, kalau sehebat dia boleh buat tindakan. Mana sesuai dah. Keadaan lagu ni Osman. Osman kaya. Bukan masalah kaya dia jiwa sesuai. Mana untuk hadapi keadaan masa ni.
Islam luah 1/3, 2/3 masa tu. Masa tu kan. Oh. Tambah luah-luah. Tak senang nak jadi satu khalifah ni, tak senang. Kita ni bayangkan seluruh kan hampir satu dunia bawah khalifah Islam. Tak senang nak jaga. Kita tahu kita ni nak jaga satu kawasan kecil pun goyang dah kita. Dia tu satu dunia jaga. Lepas tu orang tu macam nampak tak? Lepas tu Ali waktu tu masa dia tak ada orang lain, luas dia so. Lepas tu kata macam-macam. Orang kata kenapa waktu dia tak wujud sama Omar, waktu mu macam-macam orang duk bangkang lah apalah kan. Tadi jawab apa? Ingat tak? Sebab zaman tu rakyat dia macam aku. Masa aku ni rakyat dia macam mu. Nampak? Lepas tu kita apa tu dalam nak muhur atas sahabat ni, ada sangat. Silap sikit lah. Dia belok tu. Dia antara arah sunnah atau syiah. Lepas tu lama-lama dulu kan kita akui peristiwa tu berlaku. Mana perbalahan sahabat dia berlaku. Tapi ulama-ulama yang teliti ni tak buah cerita. Dia tak hurai dalam kitab dia. Kenapa? Hati-hati. Dia takut orang yang baca ni faham kot lain. Buat kesimpulan macam-macam. Tak usah cerita. Sebab kita berlaku sebab lain. Kesimpulan dia lain. Kita buat hurai lagu lain. Bimbang. Alah jadi akidah. Alah kata apa? Oh sahabat dia orang macam kita lah. Standard kita. Dia banding, dia buat sahabat tu, dia buat ingat sahabat tu macam dia. Jadi buat kesimpulan salah lah. Lepas tu kita tajuk sahabat ni kan, hati-hati orang yang terang pun kita tengok juga. Bila dia ada konsep yang betul, maka jadi selamat. Kalau konsep tak betul, kita boleh kata sahabat ni apa tu betul belaka, mana jadi macam Nabi pula. Dan tak boleh cara syiah. Dia ada tempat yang tepat yang kita jadi tak rasa macam pada serah pula sahabat tak ada. Kalau betul cara pengajian, tak tahu wujud pada serah pula sahabat. Kalau wujud pada serah ni, makna syiah tu. Dan kita tak agak sahabat macam jenis Nabi pula, maksum dah. Tu jadi lagu-lagu pula. Dan tak pula jadi macam cara faham syiah. Tengok bila baca syiah hurai ni, macam kita pada serah sahabat. Oh, sahabat ni banyak masalah juga punya. Dia jadi gitu. Hati-hati. Jarum-jarum syiah. Walaupun dia ni bukan syiah, sunnah, tapi dah terkena jeratan-jeratan tu. Ada buku-buku tu anda pernah baca. Kalau bab-bab macam tengok macam jadi macam baca tu macam jadi macam panas, jadi macam kita jadi macam tak sedap lah. Dia kalau baca sahabat ni kita kagum, kita nak ikut dia, kita rasa hebat kan, hayatan. Bila baca tu rasa macam gitu, jadi macam ada rasa nak kelai. Anda tinggal tak baca lah. Penuh berlaku. Memang tak ada ahli sunnah macam mana. Ada sunnahnya, tapi gitu tunggu mati ya. Sebab dia cari pasal. Benda-benda dia cari sebab-sebab lah. Mana kalau apa-apa kena tangkap, kena bunuh kan tu. Macam jangan ikan. Memang dia tak suka, dia pergi mati belaka. Dia apa tu sebenarnya di Iran ni banyak sunnah, tapi sikit. Maknanya Iran ni Syiah negara Syiah. Kebanyakannya. Dia jadi macam mana mendominasi lah cara fikir dia. Sebab kita sunnah ni, kita faham, kita tak kata-kata sahabat ni macam Nabi. Nabi seorang Nabi je maksudnya. Kita takkan letak nilai serupa dengan Nabi. Tapi kita takkan jatuh bawah rupa kita dok. Dia ada standard dia. Mana kalau kita baca sahabat Nabi, perasaan kita rasa macam kurang kita, lebih dia. Kurang kita sama. Tapi kita tak letak tinggi macam Nabi. Tapi tengok dia macam kita kurang. Oh, lebih sahabat kita kurang. Tapi kalau tengok macam baca tu kesan dia macam rupa kita sahabat ni. Jadi berhati-hati.
Memang. Tulisan dia mana? Dia masuk pengaruh-pengaruh. Jadi kita pun masuk wahyat. Memang itu kesan dia racun. Waktu penulis ni kita kena hati-hati juga. Jadi sebenarnya yang nak beritahu ialah sahut surah Tuhan ni, salah satu dia Quran ajak kita metod pengajian ni biar tulisan, rujukan. 2 ayat dalam Quran. Itu ni bi kitabim min qabli hada, surah Al-Ahqaf. Satu lagi surah Baqarah, qul hatu burhanakum. Sebab 2 ni senjata bagi membunuh kepalsuan Yahudi dan Nasrani. Nasrani duk kata betul dia. Kita nak kata betul tak betul ni, tulisan ni beranak. Kalau memang bukan tulisan, bocor rahsia. Yahudi ni metod dia bukan metod agama dah. Metod dia tok guru lebih autoriti daripada tulisan. Nasrani pun tok guru lebih autoriti daripada tulisan. Kita pun kalau berlaku lagu tu, mana something. Jadi kat Malaysia ni kita mengajar mana-mana tak apa. Kita tengok metod dia. Kita kena cam. Dia mengajar dari mana? Rujukan ke, dalil-dalil ke. Gini, suruh cerita bulat apa tu? Cerita bulat-bulat. Paksa kita telah bulat-bulat ke. Kita kenal. Kita lecam. Katanya marah. Neraka lah jawabnya. Cuba tengok anak-anak bagi. Ayat ni penting sebagai apa? Hujah kita. Surah An-Nisa ayat 51. Surah An-Nisa. Ayat 21. 51. Surah An-Nisa. Ayat 51. Kadang-kadang bila kita mengaji bila kita mengaji akidah lepas kita mengaji akidah ni timbul satu persoalan kepada kita yang memeningkan, tak boleh jawab. Kenapa golongan-golongan agama ni kadang-kadang kita rasa barang ni barang tak apa betul mana. Barang macam barang tahyul, macam barang macam punah aja. Tapi yang jajak ni ustaz. Hak jual pun ustaz juga. Air koka ke. Kan? Kenapa jadi lagu tu? Bila metod pengajian ni bukan tulisan, Tuhan tak jaga. Bila metod kita bukan tulisan, maka akan wujud tiga jenis. Apa tu? Tiga jenis apa tu? Benda yang bukan daripada wahyu. Mana kalau metod tulisan tak dijaga, wujud 3 perkara. Pertama, puja benda. Yang kedua, puja tok guru. Yang ketiga, puja roh. Arkam ada 3 ni. Syiah ada 3 ni. Segala ajaran-ajaran yang telah didakwakan sesat ni mesti ada 3 ni. Akan 3 tu juga Ustaz ni. Ada 3 ni. Setiap mesti ada. Puja benda ada, puja tok guru ada, puja roh ada. Puja benda apa dia? Puja orang tu benar Abu Hasan tu puja benda. Puja benda kan. Kalau arkam ni maksudnya lagu mana puja benda? Asal-asal nama dia banyak apa tu. Kain kokak tu nama dia. Oh. Nama dia. Puja roh tu benda. Satu lagi dah dengar tak cerita dia banyak serugi kubur Syekh Saimi. Kubur tu kena benda lah. Kubur tu benda lah. Puja kubur tu. Dia benda. Kita nampak dia. Lepas tu kita duk angkat dia. Kubur, kayu, kokang. Apa benda? Batu. Ketua dia tu puja dah. Ketua dia. Tapi lah ni dia ISB tu hak dia lagi lah. Dia lagi. Tengok nasyid dia. Nasyid dia maksud dia gitu lah. Dia kata roh. Kalau dengar dia punya nasyid dia tu, kalau cara dia cakap tu kan, nak belum romo gitu. Kita pergi makan macam apa kedai. Di ISB tu ada Ikhwan. Dia tengok orang dia gini, kontak dulu berkitab tapi punya benda sama dia Yahudi.
Nasrani. Berkitab puja benda. Berkitab punya benda Yahudi Nasrani. Sebab apa? Metod pengajian dia tu bukan lagi tulisan Tok Guru. Hujung-hujung benda, puja benda. Mendak seorang dengan Yahudi puja benda. Kita pun kalau ngaji kita, kalau bukan tulisan sebagai panduan, kita pun dah asal osak kata. Lama 3 tu pun hujung Sebut ustaz kata. Ha? Lama gitu, dia akan jadi gitu lah lama. Mengaji mana-mana pun kalau tidak pakai tulisan rujukan, wujud 3 tu. Tahu tak betul? Kena tak? Ajaran Laksmana kena? Laksmana. Hakikat insan. Nah, orang Kelantan tak? Tahu tak? Laksmana tu, Ahmad Laksmana tu. Kena. Dia ni hidup lagi ke tak? Apa dia ustaz? Ha? Dia bawa spesial. Dia macam dia ni ke geng-geng Hasan Harimau tu lah. Dia orang Tok Ruja dengan dia banyak lah. Dia banyak pengikut lah. Dan dia dilisiahkan sesak. Dia ni di mana lah ni? Ahmad Laksmana. Ha. Tua dah kan? Ada lagi. Maknanya tua lah. Dia gelaran dia ni kan, Datuk Doktor. Dia nama lain, nama dia lain ada dalam ni. Nanti share ni. Dalam FB ada. Kan? Dia dapat PhD daripada daripada WHO. Oh, hebat. Tapi orang je lagu ni kita faham dah. Dia suka je lagu tu. Dapat dapat anugerah daripada Filipina lah apa. Sungguh ke? Wallahu alam lah betul kena. Apa tu murid kita ni Abang Rahim ni pengarah. Dia kenal, saya kenal lah ni ambil ngaji bawah diploma pertanian. Bila pula ambil doktor dia kata. Tapi kita faham dah orang je lagu ni dia suka gitu. Dia suka larang-larang datuk. Daripada mana Allah kita tak nafi, tak apalah pun, tapi nak kata kita kena faham. Orang lagu ni dia memang gitu style dia. Jangan kita tutup dia lah. Dia ada. Kita panggil dah Dr. Lola. Orang ni ada penyakit lah. Dia puja benda. Tersangka dia agama Nasrani. Dia punya bangsa dia. Ada macam Bani Israel. Semua dia Nasrani. Kita katakan dia ni nasibah minal kitab. Orang ada kitab. Peliklah orang ada kitab ni tapi percaya kepada GPT. GPT ni benda. Percaya kepada benda. Tahyul. Khurafat. Kan? Roh balik. Benda-benda yang bercanggah dengan Quran ni tahyul. Duduk dalam masyarakat ni barang-barang tahyul dah tapi kadang-kadang yang jajah ni orang kita, orang ni juga kata GPT lah. Macam mana boleh dia percaya benda ni? Kain kokang. GPT, kenapa dia ustaz GPT? Segala benda yang dipuja. Oh, GPT. Kain kokang tu GPT lah. Ikan puyuh GPT. Kayu tas tu GPT. Luas benda dalam asbab tapi dikatakan dengan asbab. Asal siapa buh kayu kokang ni kat rumah pencuri tak masuk. Tu GPT tu. Kita kata kenapa ustaz jajah benda ni? Yahudi ada jajah benda ni. Bila pengajian tidak lagi berdasarkan tulisan, maka benda ni masuk. Pengajian yang tidak berdasarkan Rujukan masuk. Dia penting dengan korang. Orang kata, ustaz kata. Tulisan tak dah. Jadi bila tak ikut metod tulisan, maka 3 benda ni masuk dalam ajaran tu. Tak kira lah tarikat ke, tasawuf ke, apa-apa pun. Bila lari daripada tulisan, maka dia akan masuk barang lain. Memang. Tohut ni, siapa dia tohut ni? Tohut ni setan yang jaga ke dia. Dia jaga kita. Dia nanti mau tohut tu. Ni maknanya tulisan Al-Quran lah, tulisan Allah kan. Apa dia? Tulisan maksudnya dalil. Dalil wahyu. Gini. Rumah yang cikgu jangan aja. Belajar tak nak belajar. Gimana pula? Belajar. Terbelah gimana terbelah? Tak apa. Contoh
Siapa rumah yang dia duduk tu memang rumah dia sungguh, bukan sewa. Oh, rumah kita sungguh ada. Apa bukti itu rumah kita? Tulisan geran tanah tu. Geran tanah tu ada tulisan tak? Ada. Itulah bukti rumah kita. Boleh tak mulut mengalahkan tulisan tu? Apa jadi kalau dunia ni mulut mengalahkan tulisan, apa jadi? Rosak lah kereta tu. Kita punya, sebab mulut kita kata kita punya. Ambil kita. Padahal mana benih aku besar. Setiap benda-benda dunia ni, kalau mulut mengalahkan tulisan, hancur. Gitu tak agama. Agama ni kalau mulut lebih pada tulisan, hancur agama mana-mana. Kristian, Islam, asal tauhid Islam. Nasrani tu Islam asal. Bila mulut lebih berautoriti pada tulisan, jadi agama Nasrani. Ajaran Nabi Musa betul. Bila mulut lebih autoriti pada tulisan, jadi Yahudi. Mulut lebih berautoriti pada tulisan, jadi agama lain. Islam pun mengaku Islam, tapi mulut lebih autoriti pada tulisan, jadi Arkam, jadi Syiah. Gitu ya. Dia tak belagang dengan dia beraktif lah ustaz dia. Tapi kalau tulisan tu sebagai autoriti, tak boleh hidup GPT ni. Sebab tulisan ni membunuh GPT. Tak boleh hidup. Tak ada nyawa dia, mati selalu. Nak nyawa pun tak ada. Tapi bila kita mengaji ni, tak tengok tulisan, ustaz kata, lama-lama wujud benda ni. Lepas tu kan, kita tengok orang jenis lagu ni lah benci kepada sumber. Dia kata jangan pakai jangan tanya sumber. Lepas tu dia marah kalau orang tanya sumber. Dia kata ustaz tanya sumber ni ustaz B, dia kata. Contoh tak? Tengok ni, wa yaquluna, dan mereka berkata lil ladina kafaru, kepada orang-orang yang Arab Mekah. Kafaru ni Arab Mekah. Arab Mekah ni ada kitab tak? Metode agama dia tulisan ke mulut? Mulut. Yahudi ni sepatutnya dia orang kitab, patutnya tulisan. Tapi dia kata kepada Arab Mekah, metode beragama kamu lebih baik daripada metode Nabi dan para sahabat. Makna metode mulut lebih baik bertunjuk pada metode tulisan. Lepas tu dia jajar sana sini. Jangan tanya dalil, jangan tanya sumber. Siapa tanya sumber tak betul. Yahudi je jajar dulu. Padahal patut kita orang kita ni patutnya ajar masyarakat, cek dulu betul tak betul sumber, cek dulu betul tak betul sumber. Patutnya gitu. Sumber ni nak mengajar masyarakat ni cerdik dalam beragama. Kita emah, kalau orang jual emah, kita beli selalu ke? Kita lebih selesa cek dulu emah ni palsu ke tak, pergi cek betul ke, pergi kedai tengok emah betul ke palsu ni. Masuk kedai tu, masuk kedai ni, baru dah kita betul tahu sahih emah, baru kita keluar duit. Betul tak? Agama lagu tu. Aisyah kata, ahli syurga. Aisyah kata, setiap kalau Allah kalau Nabi ni mau maksud pada aku bahawa ahli syurga dia macam cerdik. Orang bodoh tak masuk syurga. Orang bodoh. Bodoh di sini ialah bodoh dalam metod. Telah bulat-bulat. Ini ingat je masa sekolah kan? Tai kambing bulat-bulat boleh buat ubat ke orang kuat. Tai kambing bulat-bulat boleh buat ubat ke orang kuat. Ya, orang kuat. Dia ibrah daripada Arab Mekah apabila kita jenis perangai kita ni jenis telang bulat-bulat barang tak adalah. Perangai kita ni jenis telang bulat-bulat barang tak adalah. Semua macam kita gitu asal dulu. Anda dulu itu. Kan? Telang bulat-bulat barang tak adalah. Orang jual kaya kokom beli. Tapi baru tak betul dia. Angin ni. Lama orang faham tak ada. Tak jual lah ni. Dulu tahun 2000 dulu. Orang tak faham lagi tu Duduk atas batas naik bisu tak saat ke orang dekat takut tak naik. Kain dah putus. Lepas tu dia akan ada metode kedua. Dia akan ada sifat kedua. Bila dia barang tak jelas dia telah bulat-bulat. Bila orang betul barang ni tak jelas ni, jangan Quran, dia tolak bulat-bulat.
Tak fikir tak ada apa. Mana bila dia telah bulat-bulat barang tak telah, dia akan dapat sifat kedua, iaitu tertolak bulat-bulat barang telah. Rumit nak ada sedar kan. Racun payah sikit Dia kata tak boleh ni, Firaun tak tobat. Dia tobat tapi Allah tak terima. Ustaz kata dia kita tak nak gadah dia memang tak ada lama tak boleh. Dia tak tolak. Dia tak ada daya sebab ilmu tak ada wahyu tak ada. Metod beragama betul tak ada ke dia. Jadi memang jadi mangsa. Sebab banyak murid dah Ustaz. Kalau kita mengajar kat dia, cikgu mengajar di sekolah dah. Pada umur dia nak mengajar gini, buat gini ni. Cikgu kau buat gini, cikgu ajar buat gini. Dia masa ni cikgu lagi. Dia tu pakar. Dia pakar subjek tu. Dia lama dah. Misalnya kita ni bila dia mikir lah ni, sampai lah ni dia kata tak boleh. Tak boleh. Mana metod ni bahaya, metod lagu ni bahaya. Dan dia orang sedar, baru orang nampak sikit. Tidak dulu orang marah, orang ni. Jangan kata. Nanti orang tak hormat. Tak. Yang kita ustaz, kita faham. Tapi kita kena beritahu dalam Quran ni, kita kena beritahu benda dalam Quran ni wujud dekat luar. Kita kena beritahu. Bukan kita nak burukkan, kita ustaz, kita nak cerita. Masyarakat ni kena cerdik. Jangan jadi orang tak cerdik, cerdik. Beragama ni kena cerdik. Macam mana dunia ada cerdik, agama ada cerdik juga. Pasal bodoh. Lepas tu dia kata, Yahudi dia kata kepada Arab Mekah, sebab apa dia tahu si Arab Mekah ikut Nabi. Dia suruh ikut dia. Dia kata caramu lebih petunjuk daripada cara Nabi. Nabi sikit dalil, sikit itu ni kita min qabli hada. Qul hatu burhanakum. Lemah Yahudi. Sebab kalau dua ayat ni memang KO dia. Jangan ikut cara tu. Caramu tak tanya dalil, telah bulat-bulat tu lebih ahda minal ladina amanu sabila. Jadi kalau kita ajar masyarakat lagu tu, sebagaimana Yahudi ajar, kalau ada orang ajar kita kena beringat. Tengok ayat lepas tu, 52. Allah kata ulaika. Ulaika ni mana apa ulaika? Mereka itu. Kalau hum? Ulaika hum. Kalau hum. Hum tu mana? Mereka. Ulaika? Ulaika mereka itu. Beza apa mereka dengan mereka itu? Mereka itu spesifik. Kalau mereka itu ada itu, kalau mereka tak ada itu. Dah jawab bukan lagu tu. Takut kita jawab lagu tu. Anda jawab dulu. Bukan lagu tu. Mereka itu, mereka yang bersifat itu. Mereka tu lah. Jadi mereka tu orang Yahudi saja ke? Tak, sampai hari kiamat kalau sifat serupa, kalau jajah barang serupa, orang yang telah barang serupa juga, dia pun kata ya. Kan cara tanya sumber ni tak betul. Cara telah bulat-bulat ni betul. Allah laknat dia. Laknat dia. Sebab itulah metod telah bulat-bulat ni tak sampai ke syurga. Metod telah bulat-bulat dalam beragama ni tak sampai ke syurga. Metod rujukan sampai ke syurga. Nota kaki. Tanya kita metod lagu mana? Sembahyang kuat, puasa kuat. Metod agama kita apa? Ustaz kata ke? Allah kata ke? Nabi kata? Gitu. Tanya kita. Kita kena sampai tahap Allah kata ar-rasikhuna fil ilmi. Mana mantap dalam agama ni sampai dia tak tergugah dah. Walaupun orang kata, tapi dia kata, kita mengaji daurah makna ni. Kan? Kita tulis Quran kata, ustaz baca je. Begitu. Mantap beragama. Kenapa kita tak kata, kau ustaz kata, ustaz baca je. Allah kata. Ar-rasikhuna fil ilm. Rasikh apa tu? Ar-rasikhuna fil ilmi mana mantap sehingga tak ada dah ustaz kata. Yang ada Allah kata. Kalau berlaku percanggahan antara orang dengan Allah, Allah kata. Kita mengaji Allah kata, ustaz baca je. Memang ustaz ni dia bukannya mendakwa, sepatutnya dia baca dakwaan yang sedia ada. Dia tak ada mendakwa, dia bukan Nabi. Dia hanya baca dakwaan yang sedia ada. Sebab tu tak boleh jaga nama dia, kena jaga wahyu.
Bila Allah nak anak seorang tu bila dapat anak, falan tajidalahu nasira. Mana Allah tak beri petunjuk pada tarik ke betul. Mana dia ni kalau metod tak betul dia sampai mati nak pegang metod tu. Rumit nak disedarkan. Sebab bila Allah dah anak, kalau Allah hukum atas dasar dia ni duk degil lama tahap 4, dia kata kunci mati. Pertama Allah. Kunci mati. Kunci mati untuk ubah metod pengajian. Tak ada Saya nak tanya istilah penolong di sini. Dia ada istilah aku tidak akan jadi sebagai penolong. Ada lagi penolong. Penolong di sini maksud dia. Tolong pandu. Kalau contoh kalau Allah laknat ni, Tuhan tak tolong ni, Tuhan tak pandu dia. Tak pandu dia. Mana tak pergi mudah-mudah nak cara lagu tu dia pergi Mana atas dunia ni. Tuhan lock ke. Mana Tuhan nak ke dia. Macam kita lah. Macam kita contohnya bukan anak kita, anak orang lain. Mak lain anak orang lain. Mana masa mula-mula ni duk nasihat. Orang kata tak pergi lah tu. Tak boleh buat apa dah dia tu. Nasihat dah dia dah. Mana satu tahap ni kalau mak betul asal punya apa sebab mak betul asal selalu dah. Dia ada step dia. Kalau mak betul asal dengan anak, mana letih dah mak tu. Kan? Letih dah. Bukan dia lah nak sabar lagi. Contohlah. Allah Ta'ala nak kata tahap dia tak sistem dalam lagu tu. Sampai tu tahap memang tu kunci mati. Bagi ayat Quran apa nama? Tak makan. Orang kata metod tak betul ni. Bukan metod wahyu. Metod dia tak sampai ke syurga. Metod perudukan sampai ke syurganya. Metod telah bulat-bulat ni tak sampai ke syurga. Sebab Allah sebut dalam bentuk Allah hina. Sama'una lil kazibi. Suka dengan berita palsu. Ini minat cerita khurafat tu tidak. Minat dengar, minat sabar. Sikit sabar. Dia minat dengar ada sabar. Syok bagian dengar mana sabar. Kan? Sampai sabar. Barang tahajud, barang khurafat. Hak tu dia suka. Barang benar, Quran benar belakang. Lepas tu kita ajar murid kita kalau jenis kita rasa kita ni jenis Ustaz saya ni jenis rasa jenis tulang bulat-bulat lah. Macam mana penyakit skor tulang bulat-bulat ni? Macam mana ada ubatnya? Macam mana ubat dia? Saya rasa saya ni penyakit tulang bulat-bulat lah Ustaz. Akalun al-suhti. Kenapa dia kata lagu tu? Anda nak berani nak tanya ni. Kita ni rasa jenis saya ni mengaji saya ni jenis tulang bulat-bulat lah. Macam mana Ustaz? Saya nak bagi kaedah ke dia supaya dia ni boleh ubah metod. Berpaling. Dia kena mengaji kitab yang boleh telah bulat-bulat belakang. Quran lah. Dia kena start tu dulu. InsyaAllah. Lepas tu dia akan jadi berubah. Dia kena start Quran dulu. Quran ni memang kena boleh satu kitab yang boleh telah bulat-bulat. Semua kena telah belakang dia. Tak betul belakang Quran ni. Baru dia akan berubah metod. Kalau metod lain ni tidak digalakkan mengaji kitab lain dulu. Kena Quran dulu, pergi habis dulu baru. Tapi kalau dia rasa dia ni boleh imbang antara telan tak telan tak apa. Kalau dia rasa dia saya ni rasanya dah bulat-bulat lah. Kena habis Quran dulu. Sebab Quran tu dia akan bentuk dia jadi stabil sebelum. Baru dia mikir, telah bulat-bulat dan neraka. Ngaji Quran tu Pak Ustaz. Ngaji tadabbur lah. Okay, soalan waktu salah kenapa dia sama dengan akalun al-suhti? Kenapa dua ni duduk sekali? Bila kita ni masa kita mengaji kita telah bulat-bulat tak? Lepas tu kita ni duduk 10 tahun sama ke? 15 tahun sama, makin tua. Mula kita murid, lepas tu jadi apa? Tok guru, jadi ustaz. Masa kita jadi murid kita telah bulat-bulat. Kita mengajar, kita bulat-bulat. Apa kita dengar kita habis tanpa ada kerudukan. Bila kita ngajar habis, walaupun betul-betul salah ke, betul ke, palsu ke, main kita belakang, sampai belakang, tak betul. Sampai kita makan minum air kopi pun ada fadilat. Jangan ada orang ajar-ajar situ kat negara lain, Indonesia lah. Malaysia tak berani lagi kita lagu tu. Fadilat minum air kopi dia kata.
Kata malaikat akan menaik. Mana benda tu masuk kita tu. Mengaitkan air kopi dengan malaikat. Tapi dia mungkin dia dengar guru kita, dia pun sampai tanpa usaha perasa. Kan? Lepas tu, bila dia mengajar tajuk tu, kan, dia mengajar ni apa tu, mengajar saja ke? Murid tak bagi siapa ke? Bagi. Jadi dia makan hasil mengajar barang tak betul tu, suhtun dia panggil. Suhtun ni adalah makanan yang paling haram, lebih haram pada riba lagi. Racun. Sin hata. Suhtun. Sin lisuhti. Mana suhti ni ialah segala yang kita makan atas alasan agama. Sampai kalau kita ni tak layak zakat, tak layak zakat, tak layak dapat duit, tapi kita dah atas agama, kita ni miskin. Atas agama tak? Ada tak miskin pun. Kita guna hujah agama, miskin. Ada tak miskin pun. Orang bagi duit. Kita guna hujah agama. Suhti juga. Suhti ni jadi kita tak layak dapat zakat contoh kan. Kita tak layak, tapi kita tipu data peribadi kita sehingga majlis bagi zakat kepada kita. Suhti juga. Mana jadi suhti ni ialah dapat atas hujah agama. Dapat ganjaran. Dapat kita. Tapi atas hujah agama. Dapat upah lah. Upah tapi atas hujah agama. Tapi benda tu tak betul. Sama dengan tadi. Dia ngajar asal kalau kita mengajar barang betul, orang nak bagi, kita boleh ambil. Tapi syarat dia betul. Orang tu tak bagi betul tak betul, tapi kita sebagai ustaz ni nak dapat biar benda tu halal, kena sahih. Kena betul, kena menepati wahyu. Kalau kita ajar barang palsu, murid telah bulat-bulat, jenis murid pula telah, jenis tok guru pula ajar bulat-bulat. Ajar apa yang dia dengar, dia sampai. Tak betul tak tidak. Hak jenis murid pula, jenis telah bulat-bulat. Tak betul tak tidak. Lepas tu dia bagi duit kepada tok guru dia. Duit tu dia panggil suhtun. Suhtun. Kenapa Allah sebut dalam bentuk lagu tu? Sebab ada kat luar lagu tu. Allah sebut dia tak suka ke tak suka? Tak suka. Dia kata orang Yahudi ni apa tu suka dengan barang tipu, barang palsu. Sebab tu kalau orang jenis suka barang palsu, kita beritahu Quran, dia macam tak terlegi. Sebab bercanggah dia tak lagi. Quran beritahu bercanggah dia tak lagi. Dia kalau boleh nak mengaji jangan bercanggah dia. Bercanggah Quran tak apa, bercanggah Nabi jangan bercanggah dia. Dia dengar lagu tu dah. Lepas tu kita kata ni palsu ni sebab bercanggah Quran, bercanggah hadis. Dia tak boleh terima. Sebab racun. Orang racun ni memang kalau dah masuk kita rumit nak dipulihkan susah. Orang kena racun ni siapa betul misi sini. Misi. Banyak misi lah. Orang kena racun. Orang kena racun tak hospital, kalau kena racun, berapa misi buat biasanya? Orang kena racun ni masuk hospital, kita nak selamatkan nyawa dia. Dia kena racun ni. Kenapa dia benda basic kena buat? Sebelum nak bagi benda lain. Sumbat air banyak-banyak tak? Orang kena racun ni sumbat wahyu banyak-banyak. Baru racun keluar. Jadi orang yang bersedia untuk minum air wahyu, racun keluar. Barang racun ada, wahyu tak saya mengaji mana. Barang tahayul tu banyak tak berlaku. Barang kurafat tu banyak berlaku dah kan. Lepas tu mengaji tak saya mula. Baki bawa racun. Bawa racun tak ke syurga, ke neraka. Ana semangat madu keduduk ni. Semangat madu keduduk. Kata ada keluduk buat awak saya. Ada
Ada orang sini kita, ayah ustaz ni. Orang cari madu kat luar, dia madu mari rumah. Jangan ada lah, dia kata lagu tu. Ayo, tak apa madu ni, dia kata. Madu ni dia tak sengat orang. Kalau anak pun tak sengat, kita pun tak sengat. Madu kululu. Ha? Tak sengat. Madu ni ada jenis sengat. Madu kululu ni jenis tak sengat. Itulah. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada tak? Dia bila kita mengaji Quran daripada Quran memang kita tak lagi. Kita akan berubah pindah daripada metod Quran, daripada bukan Quran kepada Quran. Metod ni metod agama daripada dulu lagi. Start daripada orang telus zaman Taurah, Injil semua lagu tu. Kenapa Abdullah bin Salam ni, tahu tak siapa Abdullah bin Salam? Sahabat. Asal dia asal dia daripada mana? Abdullah bin Salam. Kenal tak? Dia asal Yahudi. Tapi kenapa dia tak tolak Nabi? Dia beriman mudah. Kenapa? Sebab dia telus dengan Taurah. Walaupun dia ni ahli Taurah, tapi dia ni metod dia telus dengan tulisan. Dia telus dengan tulisan. Maka Allah buat dia mudah terima Nabi sebab metod serupa. Rupa Majusi jugalah. Semua orang yang mencari tulisan, dia akan mudah beriman. Orang yang telus kepada tulisan ni mudah beriman. Walaupun dia asal bukan Islam, tapi bila dia telus kepada tulisan, dia akan mudah beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.